Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah bi'idhnillah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, pada malam ni kita jumpa kembali untuk membaca kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, dan kita bersyukur hari ini kita diimamkan oleh Ustaz Abu Talha. InsyaAllah satu bakat yang kali pertama macam tu. Saya pun sama. Jadi imam ni tak semestinya orang boleh baca kat bawah, bila jadi imam dia baca kat depan. Itu dan Syekh Abu Talha masya-Allah, beliau diberikan suara yang merdu. Dan mungkin boleh tambahkan lagi dengan kelas-kelas yang ada. Saya takut jadi imam sebab suara, malu nak perdengarkan suara. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita tengok pada kitab akidah kita pada muka surat 17. Kita dah bincang bahawa tauhid artinya ialah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam pelbagai aspek, yang mana aspek-aspek tersebut diringkaskan kepada 3 aspek. Aspek pertama berkaitan dengan rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma' sifat. Kita tauhidkan Allah, berbicara tentang Allah memang bicara tentang tauhid. Pertama, bila kita berbincang tentang nama Allah dan sifat Allah, itu namanya asma' sifat. Bila sebut saja, kita takkan sebut nama Allah ataupun sifat-sifat Allah kecuali apa yang Allah dah sebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Jangan sebut nama Allah, nama-nama yang Quran tak sebut, Sunnah tak sebut, tiba-tiba kita kata nama Allah. Jadi kita tidak sebut nama Allah kecuali atas nama-nama yang telah disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Dan kita isbatkan sifat-sifat Allah berdasarkan kepada apa yang Al-Quran dan Sunnah isbatkan. Isbat maksudnya kita terima secara bulat apa yang Quran dan Sunnah sampaikan. Bagi golongan-golongan yang menolak tauhid asma' sifat, kita dah belajar pada minggu lepas, baca pada minggu lepas. Masalah dalam kumpulan-kumpulan Islam semua sekali dalam bab asma' sifat dengan perbincangan yang detail. Cuma yang kita bincang pada minggu lepas, orang-orang yang menolak semua sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Allah tu cukup, kata wujud, Allah tu ada. Macam mana ada, dia kata tak. Sifat-sifat tak ada sebut. Kalau sebut Allah ada sifat lain, berarti Allah ada banyak kewujudan, ada banyak Tuhan, seolah-olah jadi macam tu. Okay. Golongan ni zaman mereka hanya berkata begitu, tapi akhirnya membawa kepada fahaman seterusnya, bagi ruang pada fahaman adanya hulul dan ittihad. Nah, orang yang kata bila Allah SWT wujud dan kewujudan Allah tidak ada sifat, tidak ada hakikat yang sifat-sifat zat Allah tidak wujud kecuali wujud, ada sahaja, maka Allah SWT boleh wujud dalam badan makhluk, adanya hulul. Allah SWT bersatu dengan makhluk sebab kewujudan Allah boleh ada di mana-mana. Ada pendapat kata Allah di mana-mana. Segala-galanya nampak Allah sebagai hulul. Dan kita bincang masalah hulul, kesesatan orang mengatakan tentang hulul. Adanya hulul am, hulul khas. Ada ittihadul am, ittihadul khas. Hulul am maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala boleh menempat dalam semua badan makhluk. Semua sekali ada Allah, ni Allah tu Allah. Ataupun ittihadul am, Allah tu bersatu, Allah wujud dalam makhluk. Makhluk tu Allah, Allah tu makhluk. Tidak ada perbezaan, itu ittihad. Dan ada hulul khas. Hulul khas, Allah Subhanahu Wa Taala hanya menjelma dalam badan orang tertentu, seperti menjelma badan Nabi Isa alaihissalam.
Mana dua kewujudan, ataupun ittihadul khas. Allah Subhanahu Wa Taala bersatu dengan makhluk-makhluk yang suci saja, makhluk yang kotor tak ni. Semua sekali kalam-kalam yang kalam yang syirik, dan orang yang berkata dengannya boleh membawa kepada syirik sekiranya apa yang diperkatakan itu cukup syarat untuk kita tolak dikeluar Islam. Tetapi secara umum orang yang bercakap tanpa ilmu ada perbincangan yang khusus. Jadi ini kesan daripada menolak asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seterusnya kita baca tauhid kedua. Tauhid pertama tauhid asma sifat. Okey, kita muka surat 17 perenggan atas sekali. Tauhid jenis kedua iaitu tauhid rububiyah. Rububiyah berasal daripada perkataan Rabb. Allah yang menjaga, yang memelihara, Allah yang memiliki. Ini semua sekali berkaitan dengan Allah. Sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja Allah beritahu tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menciptakan, memasukkan dalam syurga, mengeluarkan orang daripada neraka, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan, yang mematikan, segala berkaitan dengan sifat Allah. Ini termasuk dalam bab tauhid ar-rububiyah. Semua terkandung dalam kalimah ar-Rabb, Allah yang memelihara, Allah yang memiliki, Allah yang jadi tuan. Okay. Seperti mengakui bahawa Allah adalah pencipta. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan sebut tauhid yang ifradullah, mana mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab rububiyah, iaitu dalam khalq, dalam menciptakan, wal mulk, dalam ketuanan, dan juga wat tadbir, dalam mentadbir. Kita baca dulu. Okay. Seperti mengakui bahawa Allah adalah pencipta segala-galanya, dan alam tidak ada dua pencipta yang mempunyai sifat dan perbuatan yang sama. Allah satu-satunya pencipta. Banyak perikara fashion ada, yang cipta robot, yang cipta lain tu macam mana? Allah sendiri sebut tabarakallah ahsanul khaliqin. Maha tinggi Allah Subhanahu Wa Taala, sebaik-baik pencipta. Maksudnya ada pencipta lain. Betul tak? Dari segi bahasa kita faham. Sebab dari segi al-khaliq, al-khulq ataupun penciptaan itu ada dua penciptaan. Yang menciptakan daripada kosong, daripada tiada kepada ada, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada, Allah ciptakan kita. Alam tak ada, Allah cipta. Ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala makhluk, mereka mampu mencipta, bukan mencipta tapi mengolah. Kumpulkan besi jadi kereta. Kumpulkan besi dengan minyak atau dengan rantai jadi basikal. Letak minyak, letak ni jadi kapal terbang. Jadi manusia hanya menggunakan apa yang Allah mudahkan, yang Allah tundukkan, atau Allah permudahkan. Sebab tu kita baca bila naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan kenderaan ini. Sama ada manusia tak ada cipta binatang, tapi manusia boleh guna binatang, boleh guna unta, boleh guna sebagainya. Untuk cipta, daripada tak ada kepada ada, tak wujud. Walaupun seekor lalat, nak cipta seekor lalat pun tak mampu. Betul Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban. Sesungguhnya orang-orang yang kamu minta, yang kamu sembah, yang kamu minta pada mereka selain pada Allah itu, takkan dapat cipta walaupun seekor lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka semua ni berkumpul, semua kat dunia ni nak cipta, kumpul saintis semua segala dunia, cipta seekor lalat takkan mampu. Dia paling-paling dia boleh kaji lalat ada berapa kaki, kat mana ada ni, dia kaji saja. Dan itu dah kerja makhluk. Untuk menciptakan tidak wujud. Penciptaan ada dua. Penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala mutlak. Manakala ciptaan makhluk, hanya mengolah dan menggunakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita kata tauhid, kita kata seorang ni pereka fashion, orang ni menciptakan basikal, orang ni yang cipta basikal, orang ni yang cipta mikroskop sebagainya, tidak salah. Sebab dia masuk dalam bab menggunakan apa-apa yang makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita gunakan. Seperti mengakui bahawa Allah adalah pencipta segala-galanya, dan alam tidak ada dua pencipta yang mempunyai sifat dan perbuatan yang sama.
Kita baca lagi. Tauhid adalah benar tanpa ada Tauhid adalah benar tanpa ada keraguan lagi. Jadi tauhid memang betul. Ia merupakan matlamat bagi ramai ahli kalam dan sekumpulan ahli sufi. Tauhid ini tidak ditolak oleh manusia kerana hati telah dijadikan mengakuinya secara fitrah sebagaimana yang dikatakan oleh para rasul seperti yang diriwayatkan daripada mereka. Pertama, tauhid rububiyah ialah menjadi tujuan atau menjadi matlamat bagi orang ahli kalam dan sufi. Sebab tu bila kita bincang tentang ilmu kalam, kita belajar dalam ilmu tauhid melalui ilmu kalam, cukup mereka untuk belajar daripada awal hingga akhir isbatkan Allah tu wujud, Allah tu ada. Dan bersifat dengan 7 sifat. Macam mana dalam Asy'ariyah. Dan sebahagian mengatakan bahawa Allah tu ada, cukup. Macam mana dalam Mu'tazilah. Kalau nak sifatkan Allah, sifat dengan negatif. Tak boleh cakap Allah mendengar, tapi cakap Allah tak pekak. Tak boleh cakap Allah tu melihat, tapi Allah tak buta. Sebab kalau nak kata Allah ada tu, dia takut jadi dua. Itu kaum Mu'tazilah. Dan macam-macam pendapat dalam asma' sifat. Tapi tujuan mereka hanya nak isbatkan, hanya untuk memberitahu bahawa Allah tu wujud dan Allah berkuasa. Itu tujuan dalam ilmu kalam. Tujuan ilmu kalam, tujuan matlamat paling tinggi ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab rububiyah. Okay. Ini ilmu kalam. Dan juga tujuan yang sama ialah mereka sekadar tahu tauhid rububiyah, sama juga dalam di kalangan kaum sufi. Kaum tasawuf kita belajar semua sekali, kita cerita tentang kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka cerita. Dan benda ni betul, bukan tak salah. Tetapi yang kita bincangkan bahawa ini bukan matlamat, bukan sekadar ini. Ia merupakan matlamat bagi ramai ahli kalam dan sekumpulan ahli sufi. Tauhid ini tidak ditolak oleh manusia kerana hati telah dijadikan mengakuinya secara fitrah sebagaimana yang dikatakan oleh para rasul seperti yang diriwayatkan daripada mereka. Apa yang ahli kalam tulis, belajar lama-lama, kita belajar daripada kecil sampai besar, sifat 20 dan sebagainya. Kita belajar kitab ilmu kalam yang begitu banyak, tebal-tebal. Tuan-tuan kalau tengok dalam falsafah, ilmu falsafah dan ilmu kalam, bidang ni sekalipun kitab dia penuh. Rasa satu bangunan ni penuh kitab dia. Semua sekali nak beritahu Allah tu wujud. Dan benda tu betul, tak salah. Tetapi, maksudnya benda yang mereka nak isbatkan, orang kafir pun tak nafikan benda ni. Mereka nak mengatakan bahawa Allah yang Allah wujud. Orang kafir percaya Allah wujud. Dan benda ni memanglah orang kafir takkan iman secara sempurna, tapi mereka secara umum mereka isbatkan. Bila mereka nak isbatkan bahawa Allah yang cipta langit dan bumi. Orang kafir ramai yang mengaku bahawa langit bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ramai Ibn Abil Is pada mukadimah kata banyak perbincangan yang membuang masa. Sebab detailkan perkara akhirnya kita tengok pada sejarah wujudnya kumpulan-kumpulan dalam Islam. Zaman Rasulullah tak ada perpecahan. Pada akhir zaman Rasulullah, ketika Nabi bagi ghanimah, ada bibit-bibit berlaku kaum Khawarij. Bila Nabi tengah bagikan ghanimah, dia kata, "Ya Muhammad, i'dil. I'dil ya Muhammad. Wahai Muhammad, buat adil. Bagi adil sikit." Nabi masa tu cerita Zulkhuwaisirah. Kita tak bincang dengan panjang. Wujudnya bibit Khawarij. Kemudian nampak jelas pada akhir zaman Sayyidina Uthman, mereka yang membunuh Sayyidina Uthman, Khawarij. Dan mereka yang menyalakan fitnah antara Ali dan Muawiyah. Wujudnya Khawarij dan lawan dengan Syiah. Ini pertama sekali bid'ah yang wujud. Wujudnya tasyayyu', bukan Syiah lagi. Orang zaman tu dia tak mengaku pun Ali ni sebagai macam yang ada yang mengaku sebagai Tuhan ke, sebagai wahyu ni turun silap pada ni. Tak ada buat macam tu. Dia hanya lebih mengutamakan Ali daripada Sayyidina Uthman. Mana masa zaman tu mereka masih Islam, tapi masa perpecahan yang kecil, mula berlakunya bibit-bibit perpecahan. Apa mereka berkhilafkan? Hanya bab politik. Tunggu lama sikit lahir kumpulan Al-Qadariyah. Mula bincang tentang qada-qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat jahat, Allah qada-qadar ke tidak? Ada perbincangan Qadariyah, kita tak nak masuk.
Lama sikit perbincangan masuk pada bab Murji'ah. Murji'ah, kalau orang Khawarij tadi, dia mengkafirkan orang buat dosa besar. Mana buat dosa besar kafir. Ada yang lebih bijak sikit, buat dosa besar kat dunia ni dia tak kafir, dia tak Islam. Tapi kalau kalau tak sempat taubat, pergi ke akhirat, tak ada chance untuk dia masuk dalam syurga. Dia akan neraka selamanya. Perbincangan hanya bab orang dosa besar. Murji'ah kata buat dosa macam mana sekalipun iman tetap sama. Timbul golongan bincang tentang sifat, tentang berkaitan dengan dosa besar, dosa kecil. Lama sikit timbul golongan Mu'tazilah. Okay. Juga bab hanya walaupun Mu'tazilah zaman tu wujud, tapi hanya bincang tentang bab perbuatan makhluk. Akhirnya bila tunggu lama sikit, timbul Jaham bin Safwan, Jahmiyah, yang mula cerita tentang sifat Allah. Daripada sifat manusia, tapi bila dia buka pintu untuk bid'ah, untuk terima sumber lain, bukan tauhid, bukan hanya terima sumber berkaitan Allah pada Allah Subhanahu Wa Taala, bermula dengan cerita dosa besar, dosa kecil, qada qadar, mula masuk bab iman sikit. Akhir sekali mereka bincang bab sifat Allah tu macam mana. Bila mula bincang sifat Allah, mereka terima pula cara bincang melalui falsafah Yunan. Maka berlakulah start pada Jaham bin Safwan wujud. Okay. Wujud kumpulan yang banyak berada di bawah Jahmiyah yang terpengaruh, walaupun mereka semua tak mengaku mereka Jahmiyah, tapi terpengaruh dengan cara yang sama, iaitu menggunakan metod falsafah ataupun ilmu kalam, untuk falsafah ataupun ilmu mantik, okay, ataupun boleh dikatakan ilmu kalam untuk menolak balik mereka ni, menggunakan kaedah akal untuk rad balik. Akhirnya berlaku perpecahan yang begitu banyak, sampaikan kita rasa macam banyak sangat nak belajar masalah tauhid ni macam pening kepala. Ni kata begini, ni kata begitu. Apa tujuan saya cerita? Perpecahan umat Islam bermula daripada masalah kecil. Lama-lama kalau makin berani, kalau mereka tak sekat, mereka makin berani nak bertanya tentang Allah, akhirnya berlaku perpecahan yang besar. Mereka bincang tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada asal hanya bincang tentang dosa-dosa. Orang buat dosa besar atau dosa kecil. Tu pun dah kira buat grup sendiri. Okay. Sebab tu masalah tauhid yang dibelajar oleh ahli kalam, ahli kalam hanya wujud start daripada berlaku Jahmiyah tadi. Jadi mereka hanya bincang tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Sedangkan ilmu tauhid bukan khusus ke situ. Ilmu tauhid cukup luas, besar. Sebab tu bila kita bincang dengan guru yang belajar ilmu kalam, okay, mereka akan mengatakan bahawa cukuplah kalau tahu sifat 20 ni, ada kata cukuplah tahu 13 sifat, cukuplah tahu 7 sifat, iman dah cukup dah, lengkap dah, selesai dah. Sebab tu wujud di kalangan orang yang belajar tauhid atau belajar tasawuf, mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bila beramal tak ikut kepada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tujuan asas tauhid yang kita akan bincang ulang-ulang balik ni, ialah tauhid al-uluhiyah, iaitu cara kita tunduk dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui rububiyah. Tauhid ini tidak ditolak oleh manusia kerana hati telah dijadikan mengakuinya secara fitrah. Hati manusia dah akur bahawa Allah tu wujud dan Allah tu berkuasa. Sebab tu saya pernah sebut sebelum ni, kalau anak-anak tanya, kalau budak-budak tanya, Allah tu kat mana? Allah tu wujud ke tidak? Allah kat mana? Senang nak jawab. Ada kaul. Allah wujud ke tidak sebagainya, tak payah layan. Tak payah layan. Sebenarnya mereka kanak-kanak hanya bercakap sebab dia dengar orang lain cakap. Kita tahu dalam hati dia adanya rububiyah. Okay. Kita sambung insya-Allah, penulis ataupun syarah ni, pensyarah kepada kitab ni akan baca lebih detail, bincang lebih detail. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Surah Ibrahim. Allah cerita macam mana Nabi Musa diutus kepada kaum dia. Kemudian Allah sebut tentang kaum Ad, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud semua sekali. Semua mereka ni, Rasul-Rasul mereka berkata kepada mereka, afillahi syakkun, adakah orang syak tentang Allah Subhanahu Wa Taala? Fatiris samawati wal ard, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di sini namanya istifham ingkari. Soalan bukan nakkan jawapan, tapi nakkan orang kata tak syak. Dalam Quran ada banyak jenis istifham, bukan lebih pada 20 jenis istifham. Kalau kita belajar ilmu balaghah atau ilmu tafsir atau usul tafsir.
Soalan secara hakikat, secara asalnya ialah bila orang bertanya, tujuan nak tahu. Betul? Tapi kalau Allah bertanya, Allah tak tahu ke nak tanya pada kita? Tidak. Sebab tu bila Allah bertanya dalam Al-Quran, ada jenis-jenis dia. Antara jenis-jenis istifham maksudnya soalan. Istifham soalan ingkari. Istifham ingkari, tujuan Allah bertanya ialah untuk kita ingkar atau Allah tahu bahawa kita mengingkari apa yang ditanyakan tersebut. Bila tanya afillahi syak, kamu syak ke Allah terwujud, Allah ciptakan langit bumi? Confirm kata tak, kami tak syak. Allah ciptakan langit. Allah tanya, bukan Allah nak tahu. Nabi-nabi bertanya kepada mereka bukan bahawa mereka tidak percaya. Nabi-nabi bertanya secara untuk dapatkan istifham ingkari. Dan banyak lagi ayat-ayat berkaitan dengan istifham ingkari yang ada dalam ayat Quran. Kita baca surah At-Tin, okey. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bidin. Hujung sekali, alaisallahu biahkamil hakimin. Tafsirnya kita bincang kemudian. Tapi kat hujung Allah cerita tentang semua sekali perkara ni. Allah kata alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu ialah yang paling berhikmah atau paling adil dalam menghukum atau memberi hakim yang paling hikmah? Tujuan Allah tanya supaya kita cakap ya. Bila kata ya, namanya takrir, istifham takriri. Ya. Kalau kita kata tidak, itu istifham ingkari. A ilahum ma'allah, Allah tanya. Adakah Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala? Tidak, tak ada. Kita pun tahu. Jadi memang istifham ingkari. Okay. Dan ayat lain banyak kan? Alam nashrah laka sadrak? Adakah kamu ingat bahawa adakah kami telah syarahkan, lapangkan dada kamu? Pasti Nabi jawab, "Na'am, ya." Jadi namanya istifham takriri. Jadi jelas dua jenis istifham ni. Dalam ayat Quran ada yang istifham ingkari, ada yang takriri. Soalan-soalan yang lain jelas ke? Okey, contoh saya kata Allah tanya, "Alastu bi rabbikum?" Ayat Quran berkaitan dengan Allah tentang roh-roh. "Alastu bi rabbikum?" Adakah apakah bukan aku ni Tuhan kamu? Takriri. Bila kita angguk tu takriri. Kalau kita kata bukan, tu nama ingkari. Jadi Allah bertanya dalam Quran bukan bererti Allah nak tahu, tapi adanya tujuan-tujuan tertentu. Lebih kurang lebih daripada 20 tujuan. Antara tujuannya untuk ingkari, antaranya satu lagi namakan sebagai takriri. Kita akan nampak lebih jelas bila kita baca ayat ni. Jadi tauhid rububiyah tidak diingkari oleh orang kafir secara umum, kecuali tersebut dalam sejarah beberapa golongan yang mengingkari tauhid rububiyah. Pertama sekali Firaun. Tak ada kat dunia ni hebat-hebat pun dia kata paling kurang dia kata aku paling kuasa di kalangan makhluk. Tapi Firaun kata ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Jadi orang yang mengingkari rububiyah pada mulut dia mengingkarinya ialah pertama Firaun. Golongan pertama. Yang kedua Namrud. Bila Nabi Ibrahim kata, "Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit." Tuhan aku yang menghidupkan dan mematikan. Dia qala ana uhyi wa umit. Aku boleh hidupkan, aku matikan. Dia bawa banduan datang. Dua-dua ni banduan. Banduan ni buat salah. Dia kata, "Okey, kau lepas." Dia kata, "Aku hidupkan." Banduan seorang lagi dia kata, "Yang ni hukum pancung." Dia pancung kata, "Aku matikan." Namrud berhujah dengan Nabi Ibrahim. Qala ana uhyi wa umit. Akulah yang menghidupkan dan mematikan. Tuan-tuan, ayat ni kita baca kemudian. Tapi kita dalam sejarah pertama Firaun, kedua Namrud yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga ialah golongan Majusi. Majusi yang cerita bahawa Tuhan, ada Tuhan baik, Tuhan jahat, Tuhan gelap, Tuhan terang.
Sama juga dalam agama Hindu wujud perbedaan dalam agama sebahagian pada golongan dalam agama Hindu secara total. Mana ada Tuhan baik, Tuhan jahat, Tuhan cahaya, Tuhan gelap. Sebab tu dia orang sembah api. Sebab api ni punca pada cahaya. Jadi Majusi yang tak percaya pada, yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya ialah kaum Majusi, dan terakhir sekali Quran sebut adalah golongan Ad-Dahriyin. Golongan yang kita katakan sebagai sekarang etis. Dia kata yang ciptakan langit bumi adalah masa. Evolusi. Semua sekali berdasarkan teori evolusi, Ad-Dahriyin. Semua golongan ni kita bincang nanti secara detail. Ada cara untuk berhujah dengan mereka dengan mudah. Quran dah sebut dalam Quran dah lengkap cara untuk berhujah dengan mereka. Jadi hanya 4 golongan ataupun golongan-golongan yang lain banyak, tapi termasuk dalam 3 kategori ataupun 4 kategori. Okay. Selain daripada tu, orang musyrikin Mekah percaya bahawa Allah ciptakan langit dan bumi. Malah Fir'aun tadi kita bincang sekarang. Fir'aun yang mengingkari rububiyah, apa penulis sebut? Orang yang paling terkenal tidak mengakui pencipta alam ini ialah Fir'aun. Sedangkan pada batinnya dia meyakini sebagaimana yang dikatakan oleh Musa kepadanya. Mulut cakap tak, tapi dalam hati. Apa yang Nabi Musa kata dalam perdebatan antara Musa dengan Fir'aun? Bila Nabi Musa datangkan dengan 7 ayat, 7 mukjizat, 9 mukjizat yang Nabi Musa tunjukkan depan Fir'aun. Cerita Fir'aun kita bincang kemudian, ataupun bincang tempat lain. Datangkan macam-macam mukjizat. Okay. Fir'aun mengingkarinya. Apa Nabi Musa kata? Nabi Musa qala, berkata Nabi Musa, laqad alimta, kau sebenarnya dah tahu dah. Musa kata, sesungguhnya kamu telah mengetahui, ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Tidak ada yang menurunkan segala bukti-bukti mukjizat ini kecuali Tuhan yang ciptakan langit-langit dan bumi sebagai basair, sebagai bukti terhadap kalian. Fir'aun tak kata, Nabi Musa yang kata. Fir'aun tak mengaku. Bila Nabi Musa seorang nabi tidak berbohong, seorang nabi hanya bercakap sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah beritahu bahawa dalam hati Fir'aun yang mengaku dia sebagai Tuhan, dia sendiri mengaku bahawa dia tahu bahawa semua yang Nabi Musa bawa ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tak ada apa-apa. Okay. Mana orang yang engkar dalam rububiyah sekalipun, macam orang etis sekarang, orang putih ramai sekarang, orang gelap pun ramai, tempat kita pun ada. Okay. Walaupun mereka engkar dengan mulut, kita yakin dalam hati mereka percaya. Sebab tu ini asas kita nak berdebat atau bercakap dengan mereka, nak bincang dengan mereka. Kita akan baca kejap lagi. Sebab tu Allah berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dan mereka mengingkarinya secara wajahadu biha, mereka mengingkarinya. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Sedangkan hati mereka, dalam diri mereka, mereka yakin, dan mereka menjadi engkar tadi kerana sombong dan juga zalim terhadap diri mereka. Kenapa tak nak mengaku? Sombong, belagak, ego. Jadi orang kat dunia ni, siapa sahaja yang engkar, dia kata Tuhan tu wujud ke mana ke, kita tahu dia sampai masa kena pijak dengan lori, kena langgar lori, dia akan ingat pada Tuhan. Masa nak tenggelam kat laut, dia ingat pada Tuhan. Masa berlaku qada-qadar Allah Subhanahu Wa Taala tu tentukan bahawa orang percaya tidak terhadap Allah wujud atau tidak. Tengok qada-qadar. Tidak semua yang dia nak dapat. Tidak semua yang dia kuasa, tidak semua yang orang berkuasa boleh buat apa yang dia nak. Masa tu baru tahu bahawa Allah wujud ke tidak. Sebab tu kita tengok pada muka surat 18. Oleh itu, apabila Fir'aun berkata, ni dalam surah Syu'ara. Tuan-tuan kalau baca surah Syu'ara ni, surah utama dalam bab dakwah. Kita dah belajar dalam bidang dakwah. Surah yang pertama sekali kita belajar surah Syu'ara. Syu'ara ni meringkaskan cita-cita Nabi dan cara dakwah secara ringkas. Bila Nabi Musa pergi berjumpa dengan Fir'aun, Nabi Musa lari dah bunuh orang kaum Bani Israel.
lari. Allah suruh balik semula berdakwah pada Fir'aun. Fir'aun kata, engkau ni kecil-kecil dulu, aku yang jaga ni. Kan? Nabi kata, ya, aku yang betul kamu jaga aku. Dulu aku lari sebab aku bunuh kau. Sekarang aku balik sebab Allah yang suruh datang balik. Allah utuskan aku. Nabi Musa jawab balik, adakah sebab kau jaga aku seorang, kau jadikan hamba semua kaum Bani Israel? Dia terdiam. Bila terdiam tak ada jawab, dia bertukar pada soalan yang kedua. Dia kata, engkau datang, dia kata Tuhan bagi kau. Wa ma rabbul alamin? Kata kamu diutuskan oleh Tuhan. Wa ma rabbul alamin? Betul? Oleh itu, apabila Fir'aun berkata, wa ma rabbul alamin? Apakah dia Tuhan sekalian alam ini? Adakah Fir'aun nak tanya Tuhan ni ada ke tidak? Atau macam mana Tuhan? Tak. Dia bercakap adanya istifham ingkari, cara dia. Seolah-olah, walaupun dalam hati dia yakin, Allah tu wujud, dan Tuhan yang hantar Musa, tapi dengan ingkar, dia nak supaya orang yang mendengar cakap dia tadi, mengatakan bahawa Tuhan tak wujud. Wa ma rabbul alamin? Ada ke Tuhan alam? Cerita sikit. Contohnya macam itulah. Cara ingkar. Sebab tu bila dia tanya, wa ma rabbul alamin? Bagaimana Tuhan alam ni? Adakah Tuhan diwujud? Apa Nabi Musa jawab? Dia mengucapkannya dalam keadaan seorang yang tahu tetapi mengingkarinya. Musa berkata kepadanya, Musa tak layan, wa ma rabbul alamin, Tuhan ni ada sifat begini tak cerita. Ni cara nak bercakap dengan orang-orang yang dia kata sebagai ateis. Apa yang Musa kata? Qal. Musa berkata, Rabbus samawati wal ard. Tuhan semua langit dan Tuhan kepada yang di bumi, wa ma bainahuma, dan antara keduanya. Kamu baru berkuasa kat Mesir. Bukan Mesir pun. Hanya di berapa Sungai Nil, bukan full Sungai Nil pun. 7 negara tak sampai pun. Kamu berkuasa kecil je. Kat Sungai Nil, sebahagian dari Sungai Nil. Kat lembah Nil. Yang ni Tuhan siapa? Qala rabbus samawati wal ard. Musa bagikan. Lepas tu bila berdebat dengan mereka, zahirkan kebesaran Allah SWT dan zahirkan kelemahan orang yang berada di depan. Tu memang cara kita berdebat, bercakap dengan orang-orang yang mengingkari kewujudan ataupun rububiyah Allah SWT dalam pelbagai bidang. Musa kata, dia kata, wa ma rabbul alamin? Siapa tu Tuhan Rabbul Alamin? Dia tanya. Musa tak bincangkan Tuhan tu bersifat dia wujud ke kidam, tidak cerita pasal Tuhan. Musa terus jawab, qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan langit, seluruh langit dan semua bumi dan antara keduanya. Musa kata, ni pun dah cukup dah untuk kau yakin. Musa kata cukup dah. Bila tahu bahawa Tuhan itu Tuhan cipta langit dan bumi, cukup dah. Hati kau dah yakin dah sebenarnya. Tak perlu hujah lagi. Seolah-olah macam itulah. In kuntum muqinin. Kalau kamu betul-betul yakin. Qal. Cara dia nak alihkan perhatian orang. Bila Nabi Musa cakap satu benda, tadi topik pertama tentang Nabi Musa ni anak angkat dia. Tukar pada topik kedua, surah Syu'ara juga. Dia kata tentang Tuhan. Nabi Musa jawab dengan pantas. In kuntum muqinin. Dia terus bercakap dengan orang keliling dia. Qala liman haulahu. Dia kata bercakap dengan orang sekeliling dia, ala tastami'un? Korang semua dengar tak? Kau dengar tak cakap apa? Dia nak perlekehkan. Musa layan tak? Tak layan. Qala rabbukum. Sambung lagi hujah. Dia kata cuba dengar dia cakap. Musa ulang balik kata rabbukum, bukan sekat Tuhan alamin, Tuhan kamu. Kamu ni Firaun berkuasa mengaku sebagai Tuhan, ini Tuhan kau sekarang. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, dan Tuhan kepada mak bapak nenek moyang kau dulu, atau bapa-bapa kamu dulu. Bukan Firaun kau saja, Firaun selamat sebelum ni. Tuhan dia, Tuhan inilah Tuhan pada kamu, dan Tuhan terhadap raja-raja yang sebelum ni. Bapak-bapak kau yang Firaun yang lain. Sebab tu qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Jawapan yang mudahnya, dia Firaun kata, sesungguhnya utusan yang datang sekarang, rasul kamu yang datang sekarang ni, sesungguhnya dia orang gila. Lari topik. Tuan-tuan tengoklah masa debat, kalau orang debat selalu lari ni, tu tanda-tanda tak ada hujah lah tu. Dia masuk bab lain. Dia cerita, tengok, dia tak boleh jawab. Dia tak jawab pun apa Nabi Musa kata.
Tapi kata tengok Rasul ni gila dah. Dia kata benda ni kita pernah dengar pun, dia cakap benda lain. Okey. Qal. Apa Nabi Musa jawab? Sambung terus. Jangan layan. Sebab hujah, sebab tu selagi kita tak dapat takrirkan, selagi kita tak dapat zahirkan dalam perdebatan, apa yang mesej kita sampaikan, jangan layan cerita banyak-banyak. Tuan-tuan tengok kalau debat dengan Syiah, lari macam-macam. Jangan pergi jauh. Kita kata macam mana sahabat radhiyallahu anhum. Tuan-tuan tengok debat mereka. Padahal dalam hati dia kata sahabat-sahabat yang dia tak kafirkan. Jangan cerita. Okey, sahabat radhiyallahu anhum, macam mana pendapat kamu tentang sahabat yang 4? Kita radhiyallahu an. Padahal nak sebut Sayyidina Ali. Jangan cakap banyak. Sebutkan apa pendapat kamu tentang Abu Bakar dan Umar. Baru terdiam. Kalau dia nak tipu juga, pengikut dia akan nampak, Syekh aku ni menipu. Dia tak boleh. Sebab tu dalam perdebatan, selagi kita dapat takrirkan satu benda yang menjadi basic pada satu perkara tersebut, kita jangan lari tajuk, jangan pergi jauh. Sama juga dalam bab Nabi Musa AS, nak takrirkan rububiyah. Fir'aun dia mengaku ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kamu, Tuhan kamu yang paling tinggi. Okay. Mula sebut Tuhan langit dan bumi. Kau ni cuma menguasai sikit daripada sungai Nil. Tak cukup dengan tu, dia kata Tuhan kamu dan bapa-bapa kamu, bukan kuasa kau saja, kuasa mak bapak kamu dulu. Fir'aun dulu pun dia Tuhannya. Fir'aun cakap lagi nak lari tajuk, tak layan. Dia kata qala rabbul masyriq wal maghrib wa ma bainahuma. Tadi atas bawah langit bumi, sekarang rabbul masyriq wal maghrib. Tuhan daripada timur dan barat dan antara keduanya. Kat mana lagi Fir'aun nak lari? Okay. In kuntum taqilun, kalau kamu berakal. Last sekali Fir'aun kata apa? Ayat dekat hujung sekali, Fir'aun kata kalau kau tak sembah aku, kau ambil Tuhan lain daripada aku masukkan kamu dalam penjara. Mula guna kuasa. Kalau dah debat ilmiah, akhir sekali guna pakai penjara-penjara ni, Fir'aun itu. Okey. Jadi, ni cerita lama. Perdebatan ilmiah berlaku antara Nabi Musa dan Fir'aun. Ceritanya, kita nak bincang kepada ni bab tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dalam sejarah, orang kafir mengakui tauhid rububiyah kecuali Fir'aun, Namrud, Majusi dan Manawi. Kalau kita Manawi, bukan Manawi, Manawiyah termasuk Majusi mereka, dan golongan terakhir golongan Ad-Dahriyin. Di sini penulis bawakan contoh Fir'aun. Fir'aun yang paling engkar dan mengaku dia sebagai Tuhan sekalipun, sebenarnya dalam hati dia mengaku tentang tauhid rububiyah. Sebab tu perbincangan masalah tauhid lebih penting. Kita bincang tauhid rububiyah untuk kenal Allah sekadar apa yang Allah beritahu, jangan lebih pada Allah beritahu. Jadi masalah kita bincang, bukan kita tak boleh bincang tentang Allah, kerana orang salah faham juga. Jangan cerita tentang rububiyah tak penting. Bukan itu maksudnya. Berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bincanglah banyak sekali pun, termasuk dalam tauhid rububiyah. Bincang banyak-banyak. Tetapi jangan lari, jangan tambah lebih daripada Allah sebut. Yang jadi masalah bila bincang tentang Allah, bincang tentang sifat Allah, bab rububiyah, akhir sekali dia tambah lagi. Allah ni berjisim ke tidak? Allah ni ada jirim atau tidak? Allah ni ada molekul-molekul atau tidak? Allah ni ada berjasad atau tidak? Jadi bincang benda yang Nabi dan Allah tak sebutkan pun. Nak bincang tentang Allah, bincang sekadar apa yang Allah dan Rasulnya beritahu. Nafikan segala kekurangan. Nafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Dan rasa cukup sekadar tu. Selesai. Dia bincang banyak-banyak. Ayat Quran daripada awal dan akhir penuh dengan rububiyah Allah SWT. Bincanglah. Itu nama tafsir. Yang salah bila bincang tentang Allah daripada sumber selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang salah. Yang kita bincang orang-orang yang mementingkan tauhid rububiyah, ahli sufi dan ahli kalam, mereka bincang tentang Allah Subhanahu Wa Taala melalui sumber daripada ilmu akal yang diambil daripada ilmu falsafah Yunan. Sebab tu, sekumpulan yang mendakwa bahawa Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa sebagai meminta dijelaskan tentang hakikat Tuhan. Ahli kalam, orang ahli kalam, hampir kesemuanya, bila tafsirkan ayat wa ma rabbul alamin, dia tak kata Fir'aun ni bercakap dengan tujuan mengingkari, tak. Mereka kata Fir'aun nak tanya Tuhan tu macam mana. Fir'aun nak tahu. Betul-betul Fir'aun nak tahu. Itu tafsiran mereka. Bila Fir'aun tanya Tuhan macam mana, mereka tafsirkan bahawa Nabi Musa tak mampu jawab.
tak mampu jawab sifat Tuhan sebab mereka menafikan sifat-sifat Tuhan. Ini tafsiran mereka. Jadi Nabi Musa hanya sebut tentang tanda-tanda kewujudan Tuhan, tentang langit dan bumi. Itu tafsiran yang salah. Sebab itu sekumpulan yang mendakwa bahawa Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa sebagai meminta dijelaskan tentang hakikat Tuhan, dan disebabkan perkara yang ditanya itu tidak ada, maka Nabi Musa tidak mampu menjawabnya. Itu pula jadinya. Jadi tafsiran bila ada orang kata Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa tak ada jawab, Nabi Musa hanya jawab tentang tanda-tanda Allah SWT, itu tak betul. Allah SWT Tuhan zat yang mempunyai sifat-sifatnya, ada nama-namanya. Cuma hakikat macam mana kita tak tahu. Tapi wujud seperti mana yang Allah beritahu. Segala sifat-sifat yang Allah beritahu kita kena terima. Okay. Di sini kenapa Nabi Musa tak jawab tentang sifat Allah? Sebab Fir'aun dia mengaku ana rabbukumul a'la. Dia bertanya untuk dia belagak, untuk dia engkar, bukan bertanya untuk nak minta jawapan. Sebab tu Nabi Musa datangkan hujah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tafsiran yang salah. Akan tetapi soalan Fir'aun ini adalah soalan kerana ingkar, sebagaimana semua ayat Al-Quran menunjukkan bahawa Fir'aun adalah seorang yang ingkar dan tidak percaya kepada Allah. Orang yang percaya, dia bukan percaya, orang yang tidak percaya. Boleh tambah situ. Orang yang tidak percaya kepada sesuatu tidak akan meminta diperkenalkan kepada sesuatu itu. Kalau orang tak percaya, buat apa nak tanya Allah tu macam mana? Dia pun tak mengaku Allah tu wujud dalam bercakap, dalam berhujah, bukan betul-betul dalam hati. Dia nak hujah dengan Nabi Musa, dia kata sebab dia pun tak percaya Tuhan, ana rabb, dia kata akulah Tuhan. Tiba-tiba Nabi Musa beritahu Rabbul Masyriq wal Maghrib, dan cerita tentang Tuhan yang betul. Dia tak akan tanya Tuhan tu macam mana. Cara dia, tujuan dia bercakap hanya untuk mengingkari. Jelas ke tuan-tuan? Saya takut laju sangat lagi ni. Kalau tuan-tuan rasa lambat pula. Rasa cepat, stop. Rasa slow sikit. Oleh itu Nabi Musa menjelaskan kepada mereka bahawa Tuhan adalah sesuatu yang telah diketahui dan bukti-bukti kekuasaannya, rububiyahnya adalah lebih jelas berbanding daripada hendak ditanya siapa dia. Jelas Malah Allah lebih kepada dikenali daripada tidak dikenali. Ayat ni sebenarnya ayat bahasa Arab. Bahasa Arab dia cantik. Itu bahasa Melayu jadi Allah itu lebih dikenali daripada diperkenalkan. Istilah kita macam tu. Tukarlah ayat dia macam tu. Allah tu cukuplah. Allah lebih dikenali daripada diperkenalkan. Kalau orang perkenalkan Allah dengan cara sendiri, kadang-kadang cukuplah. Macam mana Allah kenalkan dia, cukuplah. Tak payah kita perkenalkan lagi. Allah sudah dikenali dalam fitrah. Tidak perlu dikenalkan. Malah mengenalinya lebih teguh berada dalam fitrah manusia berbanding dengan mengenali semua yang telah dikenali, atau berbanding dengan semua sesuatu yang lain yang kita kenali. Maksudnya kita lebih kenal Allah berbanding benda lain. Nak tahu masa sakit. Tuan-tuan tengok orang sakit yang agama apa sekalipun, dia tahu ada orang Islam pandai ruqyah. Orang tahu, kita tak baca. Datang tak tepat? Macam Darul Syifa contoh. Kita dengan cara Darul Syifa yang kita ada sedikit kritikan yang perlu diperbaiki contohnya. Tapi Darul Syifa tempat dia, datang tak orang-orang yang bukan Islam? Datang. Masa tu so baca tentang Allah, so sebut tentang Allah pun disebut. Malah kalau masuk Islam pun sebagainya masuk Islam. Kalau nak akur bahawa Allah tu, Tuhan tu ada. Sebab dalam fitrah wujud benda ni. Orang yang sakit, ketua kaum yang sakit, yang kena patuk dengan ular, datang sahabat-sahabat Nabi, dia halau mula-mula. Tapi masa sakit, dipanggil balik. Pergi cari balik. Ada tak yang pandai ruqyah, yang pandai dia buat? Cari. Nak tahu sifat rububiyah ni, kita akan cari yang mampu. Akhir dalam pencarian tadi, tidak ada lain dan tidak ada bukan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Ini rububiyah. Sifat rububiyah itu wujud dalam fitrah. Dan tidak pernah diketahui, ini sepatutnya perenggan baru. Kalau kita ni, kita pisahkan perenggan. Mana dah selesai tajuk pertama, bahawa tauhid rububiyah semua mengakuinya. Sama ada mengakui secara lisan macam mana kafir musyrikin, orang Islam tak payah ceritalah, memang confirm mengakuinya. Okay. Ataupun mengakui dalam hati seperti mana yang berlaku pada Fir'aun, Namrud, Majus dan juga orang Dahriyin. Semua mereka mengaku dalam hati mereka. Seterusnya, tidak pernah diketahui
Ada sekumpulan manusia yang mengatakan bahawa alam ini mempunyai dua pencipta yang mempunyai sifat dan perbuatan yang sama. Kenapa tajuk ni di-highlightkan oleh Ibn Abil Is? Sebab yang ni lah yang dibincang dalam ilmu kalam. Semua ilmu kalam balik pada bab ni. Tidak ada dua pencipta, tidak ada Tuhan yang tak ada sifat yang sama Allah. Bincang bab ni je, dia punya fokus kat situ. Sebab tu Ibn Abil Is kata, tidak pernah diketahui ada sekumpulan manusia yang mengatakan bahawa alam ini mempunyai dua pencipta yang mempunyai sifat dan perbuatan yang sama. Jadi tak payahlah bincang susah-susah. Bincang pada yang lebih bermanfaat. Ini kerana penyembah berhala daripada kalangan orang Majusi dan Manawi, Al-Manawiyah. Manawi ni Majusi adalah agama penyembah api. Maksudnya kata Tuhan ada dua, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Jadi disembah Tuhan cahaya. Tuhan cahaya ni yang kuat, betul-betul kuat, yang akan menang, akan mengalahkan Tuhan kegelapan, tapi kena sembah Tuhan ni, kata Majusi. Al-Manawi daripada seorang lelaki namanya Mani. Dia ni lahir lebih kurang 120 tahun lepas pada zaman, lebih kurang 200 tahun lepas zaman Nabi Isa alaihissalam. Datang kemudian. Maknanya dia beragama Majusi pada asalnya, tapi dia cuba untuk menggabungkan antara agama Majusi dengan Nasrani dan agama Buddha sebagainya. Dia golongan zindik atau liberal zaman dulu. Jadi agama Manawiyah ni dia cuba gabungkan antara agama. Tonton tengok balik dalam sejarah, golongan liberal yang ada, dia bukan benda yang baru. Sebagai peristiwa sejarah yang berulang. Zaman daripada zaman, kita tengok pada zaman Manawiyah, cuba gabungkan antara agama. Zaman Sikh, cuba gabung antara agama. Okay. Kita tengok pada dalam Islam pula ada Jalaluddin Rumi yang menari pakai terbus pusing tu. Pada zaman kemudian Ibn Arabi, Ibn Sab'in, Ibn Farid. Sejarah lama-lama ni semua ni golongan liberal dulu. Sebab bila tak kukuh pendirian, berlakunya liberal. Sebab akidah kita kena kukuh. Nak bincang orang kafir, kerana orang kita pun liberal juga. Berjumpa orang kafir, borak dengan orang bukan Islam, orang yang sekaum dengan kita lah. Bukan sekaum, senegara dengan kita, datang bincang-bincang cakap semua agama baik. Betul tak? Semua agama serba baik. Memang tak betul lah. Tapi betul tak ada orang cakapnya tu? Betul. Liberal tak? Liberal. Orang kata, ini nak pecah belah pula kau. Tapi kita secara umum, kita kena ada prinsip bahawa Islam itu agama yang diterima oleh Allah. Inna dina indallah al-Islam. Agama yang diterima sisi Allah hanya Islam. Yang ni yang kita kena letakkan. Boleh tak kalau kata kita berdialog dengan Muslim ataupun sesiapa juga, mungkin orang yang mungkin keislaman dia kurang, dan dia akan kata semua agama itu sama, dan kita kata dia sama dalam menerangkan konsep nilai-nilai murni, menyuruh buat kebaikan. Tapi pada kita, agama yang diridai Allah, yang benar adalah satu, yang mana agama yang paling utama jelas beza antara kita dengan agama lain, iaitu kita mentauhidkan Allah, sedangkan agama lain tak ada apa yang kita katakan mentauhidkan Allah, dan juga melakukan ihsan terhadap pencipta tidak terdapat pada agama lain, melainkan mereka berakhlak sesama makhluk, menyeru kepada berakhlak sesama makhluk, tapi tidak kepada pencipta. Jadi atau tidak, adakah bila saya kata macam tu kufur juga? Tak, memang itulah nak sebut. Kalau suara Botalha ada mikrofon tadi, cukuplah jawapan dia. Itulah jawapan dia. Okey. Bila kita berbincang, kita tahu kalau kita bicara bab agama ni apa? Keyakinan, kepercayaan. Kita bincang bab agama yang, tapi pada hakikatnya bila sebab bincang agama, kita bincang bab akhlak. Akhlak bukan orang agama, yang tak ada agama pun percaya. Rompak orang tak bagus, etis pun percaya. Dia pun tahu bahawa rompak tak bagus, sedekah tu bagus. Tak payah orang agama. Ramai orang bila bincang bab agama, keyakinan dan kepercayaan, dia tak bincang bab keyakinan, kepercayaan dan berkaitan ketuhanan. Dia pergi bincang bab akhlak. Itu nampak semua agama sama. Nampak topik perbincangan? Kita bincang bab agama, bincang bab kepercayaan kita terhadap Tuhan. Itu yang dinamakan sebagai agama, bab kepercayaan. Memanglah akhlak masuk, ibadah masuk, tapi bincang dulu, fokus pada ini. Dan hanya agama Islam yang bila bincang bab akidah menyebabkan umat dia bersatu.
Orang Islam makin bincang tentang bab agama Islam, orang akan bersatu. Bila bincang bab akidah, orang akan bersatu. Makin bincang tentang Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, orang makin yakin dengan Allah. Agama lain makin bincang, makin pecah. Betul tak? Semua agama pecah sebab bincang pasal Tuhan. Orang Kristian, dia cerita bab Trinity. Tapi kalau pengikut dia, saya tanya pasal Trinity, dia terima je lah. Betul tak? Dia tak bagi banyak tanya. Agama Buddha boleh pecah jadi banyak sebab apa? Sebab bincang pasal Tuhan. Agama Hindu boleh jadi Tuhan banyak sebab apa? Sebab bincang pasal Tuhan. Agama Yahudi pun, okay, penafian tentang bab sifat atau menyamakan Allah dengan sifat-sifat yang buruk sebagainya, bila pengikut ditanya, dia kata jangan tanya. Apa agama yang boleh bincang tentang bab Tuhan hanya jelas? Hanya agama Islam. Dalam bab akidah, cukup kita menguasai pada peringkat awal, betul-betul faham masalah akidah dengan jelas. Ikut Quran Sunnah, dan kita tahu benda ni benda fitrah. Sebab tu bila bab kita tentang bab agama, okay, kita dalam kuliah agama, kita bukan kuliah ceramah umum yang ada non-Muslim, kita cerita orang Islam, kita yakin 100%. Tapi tuan-tuan kalau bincang dengan orang yang non-Muslim, saya banyak kali masuk dalam forum. Saya pernah masuk dalam forum, tak sebutlah forum-forum mana. Masuk forum dengan orang Buddha, forum Kristian saja saya masuk nanti. Satu soalan dalam agama Buddha, saya tengok dalam satu forum, seorang dalam internet dia kata, kalaulah kalian semua diberikan pilihan, mana diberikan nirwana. Dalam agama Buddha paling tinggi sekali, nikmat paling tinggi nirwana. Maksudnya mati tak dihidupkan semula. Mati habis masuk pada alam nirwana, nibbana. Kamu orang nak tak? Inilah nikmat yang paling besar sekali agama Buddha ialah nirwana. Saya teringat cerita ni sebab Abu Talhah baca tadi. Kita kata punya ayat dia. Nikmat paling besar dalam agama Buddha, agama Hindu ialah bila mereka tidak dilahirkan, dan semua agama di India, semua bila mereka tak dilahirkan semula. Hidup kat dunia ni cukup sengsara, cukup pedih, cukup susah. Soalan ini ditanyakan kepada pengikut agama mereka. Apa jawapan yang ada? Tak ada yang sebut kata nak. Kata saya nanti dululah, saya nak lahir lebih kaya. Semua nak lahir balik, nak jadi lebih baik, jadi lebih kaya. Tapi yang nak betul-betul habis hilang macam tu tak nak. Sedangkan ni cerita tentang kebahagiaan yang paling tinggi dalam agama mereka. Tapi tak nak. Tak percaya tuan-tuan pergi, tapi bukan jadi manhaj kita, belum start lagi terus masuk ke ni. Tapi kalau yang secara personal nak tunjukkan, saya tunjukkan lah. Saya masih simpan dia punya screenshot sebagainya. Memang mereka sendiri bila ditawarkan nikmat paling tinggi dalam agama mereka sekalipun, mereka tak nak. Sebab bukan tu nikmat yang sebenarnya. Sebab tu mereka tafsirkan, kita boleh mengatakan bahawa betul nirvana yang dimaksudkan dengan cara meninggalkan akhlak-akhlak buruk, meninggalkan 5 akhlak buruk, beramal dengan 5 akhlak yang mulia, kemudian mereka jalan 8 yang mulia sebagai jalan 8 yang suci sebagainya dalam mereka belajar. Kita benda tu benda baik secara umum, bukan secara detail, tidak. Okay. Ada yang baik. Okay. Maksudnya seolah-olah mereka meninggalkan nafsul amarah dan cuba untuk dapatkan nafsul mutmainnah. Cara mereka boleh mengikuti jalan ni, mereka akan dapat ketenangan. Bagi kita, konsep ni kalau kita nak kaitkan dengan Islam, wujud. Kita tak kata mereka ni beragama Islam, tidak. Tapi konsep Islam bukan sekadar nak tenang atau nak habis macam tu. Nafsu yang tenang bukan habis kat situ. Syekh Abu Talhah baca dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bila dah tenang, ada penghujung dia, penyudah dia. Irji'i ila rabbiki. Kenal Tuhan dulu. Pulanglah kamu pada Tuhan kamu. Kat sini punca dia. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuk bersama hamba-hambaku, masuk ke syurgaku. Ni orang nak. Jadi bila orang offer tadi nak dapat nirvana, memang tak nak. Sebab hakikatnya manusia nak hidup semula, nak hidup kekal selama-lamanya. Kalau boleh tak nak mati. Betul? Hakikat manusia kalau boleh tak nak mati. Jadi kita tak takut mati kat dunia sebab kita yakin ada kehidupan selama-lamanya dan nikmat yang takkan putus. Inilah yang kita Islam.
Bincang tentang Islam dengan agama lain dalam bab apa sekalipun, kita jangan takut. Kita biasa je. Bila bab tu kita kenal, tahu dengan jelas, kita yakin, okay? Dalam bab apa sekalipun, kita tetap yakin mengenai Islam itu paling tinggi. Ya'lu wala yu'la alaih. Islam paling tinggi dan tidak ada yang mengatasinya. Bila cerita bab agama suruh semua baik, itu bab akhlak, bukan agama. Semua orang bab akhlak, semua agama suruh buat berakhlak, akhlak yang mulia. Tapi bila cerita bab agama, kita bab keyakinan tentang ketuhanan, dan tidak ada satu yang bincang tentang ketuhanan yang jelas, hanya agama Islam. Tak percaya, tanya pada pengikut sendiri. Tanya kepada pendeta-pendeta atau tanya kepada tokoh-tokoh agama mereka sendiri. Mereka sendiri tidak yakin dengan ketuhanan yang mereka percaya. Kalau cerita, tak tahu lah cerita ni masuk ke dalam bab sensitif. Saya pernah cerita, borak dengan seorang ada PhD, doktor, saya lupa nama doktor kat mana orang dia, kalau secara rahsia lah kami duduk bincang, cerita tentang, dia kata agama Buddha ni agama yang sangat saintifik. Dia tulis buku tentang saintifiknya agama Buddha, macam mana alam ni luasnya, macam-macam cerita lah dalam agama Buddha semua sekali. Mana semua sekali ni cerita dalam buku dia, agama Buddha, agama saintifik, dan buku ni diedarkan secara percuma di tempat-tempat ibadah mereka. Saya kebetulan, saya sebagai pelajar, bukan menyamar lah, memang beritahu saya pelajar, tapi tak beritahu lah pelajar di mana, dalam bidang apa. Saya nak tanya satu, kalau macam tu, banyak benda yang saya nampak tak logik, dari segi tak nampak saintifik. Buddha lahir bukan lahir daripada rahim, lahir keluar daripada belah perut. Yang ni ada tak saintifik mengatakan begitu? Dia terdiam. Kalau lahir Buddha terus berjalan 7 langkah, tiap-tiap langkah tumbuh bunga teratai kat kaki dia. Lepas tu dia bercakap pula tentang aku ni, ni kelahiran akhir aku dan sebagainya. Kat mana alasan saintifik dia? Masa Buddha, dia dah cakap macam tu, tapi masa umur 35 tahun baru dapat pencerahan. Tadi dah sebut dia dah terakhir, kelahiran terakhir. Sekarang ni masa umur 35 tahun baru dapat pencerahan. Masa dia umur belasan tahun, dia duduk bermeditasi, duduk bawah pokok daripada pagi sampai petang. Matahari bergerak, tapi dia punya bayang ni tetap memayungi dia. Cerita-cerita macam itulah yang ada dalam agama dia. Cakap kat mana saintifik dia? Sebab dia cerita Buddha tak cerita tentang Tuhan, tak percaya tentang Tuhan. Kalau Islam, Nabi Isa boleh sebut, bercakap sebab adanya Tuhan. Allah Maha Berkuasa. Kita ada cerita-cerita yang memang mukjizat, sebab mukjizat itu datang daripada Allah. Tapi bagi agama yang tak percaya tentang Tuhan, tak bincang tentang Tuhan, apakah tafsiran saintifiknya? Banyak benda saya tanya. Dia kata, benda ni pun saya fikir juga ni. Tapi kita takkan highlightkan pada pengikut kita. Ni cerita dalaman. Dia kata takkan highlight, sebab benda ni memang banyak benda yang tak masuk akal sebenarnya. Tetapi kita terima riwayat, dia mula menyalahkan budaya India lah, orang India dulu cerita asalkan sampaikan mesej, ada menipu sebagainya. Agak bagus lah kalau ceritanya tu, maksudnya dia akur. Tapi balik pada kisah-kisah dalam Islam, cari yang mana tak logik, tak wujud dalam Al-Quran. Tu makin orang baca Al-Quran, dan kita sebagai seorang Islam secara jujur, kita tengok Al-Quran, kita rasa tenang, kita baca makin tenang. Sebab tu macam ni bawa tak gelap, bawa tak ngantuk okay. Sebab tu kita tengok agama yang paling banyak diamalkan. Tuan-tuan tengok agama Kristian, seminggu sekali pergi gereja, betul? Pergi church. Tak payah wuduk, tak payah apa, duduk je, dengar je, ikut nyanyi sikit. Kalau tak pun diam je, letak tangan. Cukup tak semayang dia? Semayang. Tapi berapa ramai yang pergi church? Agama Islam, semayang sehari 5 waktu, belum yang rawatibnya, belum yang tahajudnya, yang belum yang macam-macam, semayang pagi, semayang malam. Dalam keadaan sembahyang pula perlu dengan wuduk, dengan rukun dan syarat-syaratnya. Lepas wuduk ada kaifiah begini begitu, kalau tak sah, kalau ni detail, menyusahkan ikutkan secara logik. Tapi kenapa orang Islam berduyun-duyun pergi ke masjid? Ni konsep yang dibawa masa bila tahun 2008, ketika masa tu kerajaan Saudi baru nak buka channel Quran dan Sunnah. Channel Quran hanya baca Quran dan tunjukkan keadaan Mekah. Channel Sunnah hanya baca hadis dan tunjukkan secara live di Masjid Nabawi.
Tujuannya nak beritahu kat dunia. Sebab dunia tak percaya. Dia nampak kat Mekah ni orang ramai. Dia kata mungkin setahun sekali kami boleh buat. Kumpul. Tapi bila adanya TV live streaming sepanjang waktu, ketika di Mekah Madinah, dia nampak, uish, orang penuh kat Mekah ni bukan musim-musim, bukan benda yang dirancang. Tidak. Memang penuh sepanjang waktu orang tawaf. Kat Masjid Nabawi sepanjang waktu orang berebut semayang di Raudah sebagai contoh. Apa punca menyebabkan orang Islam yang syariatnya kalau ikutkan secara takalif menyusahkan Islamnya, tanggungjawab begitu banyak, tapi orang makin berduyun-duyun pergi ke masjid, dan orang bila masuk keluar masih rasa tenang, rasa selesa, dan orang yang susah tadi rasa makin seronok. Punca tidak ada benda lain. Roh ketenangan itu datang daripada atas. Agama yang benar, bila kita sesuatu yang kebenaran bila kita buat amal, kita akan rasa tenang. Kalaulah orang kafir rasa macam kita rasa, kita yakin mereka akan masuk Islam. Orang kafir yang banyak masuk Islam, mereka belum rasa pun, cuma dengar aja. Sebab tu bila orang-orang kafir masuk Islam, kita bawa pergi masjid, mulazamah dengan masjid sebagainya, cukup jarang mereka tinggalkan balik. Yang tinggalkan bila masuk Islam sekadar ucap doa kalimat syahadah, kita biar. Dia pun tak tahu Islam tu apa yang perlu buat, amalan-amalan yang mengukuhkan iman dia pun tak buat. Sebab tu kita sebut tauhid uluhiyah ni bukan sekadar pada keyakinan, tapi amalan yang menguatkan iman kita. Bila orang lama dah beramal, akhirnya keyakinan dia pun makin kurang. Boleh tambah topik baru? Sikit je, last. Oh, Manawi. Al-Manawiyah. Jadi Manawiyah ialah dia menggabungkan antara agama Majusi dan agama-agama yang lain sebelumnya. Jadi agama baru. Pecahan daripada agama Majusi. Tetapi dia liberal, maknanya golongan liberal dalam agama Majusi. Macam mana liberal sekarang, dia kata semua agama sama je. Nabi Ibrahim datang, anak dia sama ada Bani Israel ke, Yahudi Nasrani ke, sama datang Bani Muhammad ke, sama je, asal sama. Dia cerita macam itulah. Jadi agama Manawi. Jadi agama Manawi dan juga Majusi masing-masing percaya pada Tuhan ada dua, Tuhan yang gelap dan Tuhan terang, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tetapi mereka tidak mengadakan Tuhan ni sama. Walaupun ada dua, kuasa baik dan kuasa jahat, tapi tetap mengatakan bahawa kuasa baik itu yang berkuasa, yang akan menang dalam semua perkara. Dengan syarat kita sembah pada kuasa baik tersebut. Kita habiskan dulu ini. Ini kerana penyembah berhala daripada kalangan orang Majusi dan Manawiyah atau Manawi yang mengatakan alam ini berasal daripada cahaya dan kegelapan. Sepakat mengatakan bahawa cahaya adalah lebih daripada kegelapan, dan cahaya adalah Tuhan yang terpuji, manakala kegelapan merupakan sesuatu yang jahat dan terkeji. Mereka berselisih pendapat tentang kegelapan, adakah ia qadim atau baru. Mereka tidak mengatakan dua Tuhan itu mempunyai persamaan. Jadi sibuk-sibuk kita bincang tentang bab Tuhan tak sama dan sebagainya. Tak boleh sama. Bila kita isbatkan begini, Allah sama dengan makhluk, isbatkan Allah ada wajah bila Allah yang makhluk, kita cerita bab macam ni, takut sama dengan orang kafir. Orang kafir pun tak sebut. Benda ni hanya diwujudkan. Sebab tu bab asma' sifat tak perlu bincang banyak-banyak. Buka Al-Quran, buka sunnah, masalah tauhid, cukup bincang tentang Allah, tentang apa yang Allah sebut, nafikan daripada sifat Allah apa yang Allah nafi, dan diam apa yang Allah tak beritahu, balik pada yang asal. Okey, saya sambung sikit lagi satu perenggan. Manakala orang Nasrani yang berpendapat Tuhan ada tiga, mereka tidak menyabitkan alam ada tiga Tuhan yang berpisah antara satu sama lain. Mereka sepakat mengatakan pencipta alam adalah satu. Mereka mengatakan Tuhan itu adalah satu dengan menggunakan nama Anak, Bapa dan Rohul Kudus. Jadi orang Nasrani sendiri pun, walaupun dia kata Trinity, dia tak kata Tuhan ada tiga yang terpisah-pisah, tak. Dia adanya roh. Kita bincang yang lepas berkaitan dengan Al-Hulul. Bincang lagi dia akan jadi ulang balik. Mana Tuhan tu ada Tuhan yang dinamakan sebagai Tuhan Bapa, Roh, dan adanya sifat ketuhanan yang turun pada jasad tertentu. Bila nak Isa disalib, maksudnya yang tu sifat ketuhanan yang Bapa dah ditarik semula, tinggal sifat manusia. Ada perbincangan babnya. Jadi mereka sendiri tidak mensabitkan Tuhan tu ada tiga pencipta.
Mana sebab Trinity pun 3, 1. Bila kita tanya balik macam mana boleh 3 darjah 1, dia buat segitiga. Betul tak? Saya tengok dalam semua dia tulis segitiga. Macam mana 3 boleh jadi 1, dia buat segitiga. Mana nampak 3 segi habis 1. Kita pula buat segi 4. Pula segi 5. Semua jadi 1. Buat rumah, semua jadi sama. Yang kalau logik, bila pakai logik, dia akan jadi macam-macam orang nak lepas daripada jawapan. Okay, sekadar ni kita buka pada soalan lah. Seterusnya kita akan bincang tentang agama Nasrani lebih detail. Hari ni 20 Kita terlepas ke waktu? Oh, terlepas tu. Okay, kalau ada soalan kita buka soalan secara ringkas. Tak ada soalan, semua nak balik. Okay, sekadar ini insyaAllah minta maaf kalau terlajak. Pukul 19, insyaAllah minggu depan kita sambung lagi tentang orang-orang Nasrani. Dan tuan-tuan, kalau ada apa saja soalan berkaitan dengan Tauhid sebagainya, kita boleh bincangkan dalam ni. Termasuk syubhat-syubhat. Kadang-kadang dalam hati kita terdengar satu syubhat, orang sebut secara tak jelas. Ya, silakan. Yang tentang apa iblis meniru arah Allah tu ada hadis. Ada yang saya baca lah yang buat syubhat yang cakap iblis meniru arah Allah yang di atas air. Ada hadis tak? Tak tahu. Jadi insya-Allah kita cuba cek kalau ada syubhat tentang tu. Sepanjang baca belum lagi pernah tersentuh salah tu. Okey, insya-Allah. Okay, sekarang subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa nasrul nasallam allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.